Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah saya akan menerangkan tentang kitab, iaitu kitab Mari Mendirikan Solat, daripada tajuk kitab Matla'ul Badran dan juga kitab Mughni Muhtaj, iaitu kepentingan kita mendirikan solat. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam kita menghadapi situasi PKPB ini, janganlah kita mengabaikan solat. Kerana solat itu adalah kefarduan, kerana solat itu adalah perintah Allah. Dalam kitab ini menerangkan bahawasanya kepentingan kita mendirikan solat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam kitab Mughni Muhtaj dan juga kitab Matla'ul Badran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya solat itu hendaklah didirikan. Iaitulah solat itu mestilah kita dirikan. Kerana solat itu adalah dia beritahu bahawasanya justru itu orang-orang yang bersolat mestilah menjadikan solatnya sebagai mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sebagai hasil yang perlu diperolehi melalui solat yang dilaksanakan. Hasil ini hanya akan diperolehi apabila solat itu didirikan dengan sempurna, bukan hanya semata-mata menunaikan kerana ia telah diperintahkan. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat itu kata ulama mestilah didirikan, bukan semata-mata kita menunaikan solat. Apakah beza di antara mendirikan solat dan menunaikan solat? Mendirikan solat ini iaitu kita dirikan dengan rasa kita tunduk, rasa kita patuh, rasa kita ya Allah, Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan ini. Kerana solat itu dia beritahu bahawasanya bila mana kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila mana kita solat, dalam kitab Mughni Muhtaj, kitab Matla'ul Badran, ulama-ulama menerangkan bila mana kita solat, kita akan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati ya Allah, sesungguhnya solatku ya Allah, ibadatku, kerjaku, semua yang aku lakukan ini lillah, kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala apa yang aku lakukan ni ya Allah, kerjaku, solatku, korbanku, hidupku, matiku, kerana Allah, Tuhan sekalian alam, rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dengan demikian itu aku diperintahkan baginya dan aku tergolong ke dalam orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh dan menyerah diri kepadamu ya Allah. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat itu mestilah kita dirikan dengan kita ada ilmu. Bila mana kita ada ilmu, iaitu lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan solat ini. Kerana solat itu ada dia punya rukun-rukunnya. Solat itu mesti dia punya dipanggil doa iftitah, membaca Al-Fatihah, tasbih ketika rukuk, tahmid ketika i'tidal, tasbih ketika sujud, doa ketika duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan segala itu dan disudahi dengan salam dan juga tertib. Sebab itulah solat itu kata Allah, bila mana Allah Ta'ala perintahkan kita mendirikan solat, kerana solat itu hasilnya akan menjadikan kamu umat Islam yang mempunyai kekuatan dalaman. Solat itu perintah Allah supaya kita berhubung dengan Allah. Bagaimana kita berhubung dengan Allah? Kita menyembah patung ke? Kita menyembah alat-alat berhala-berhala ke? Tidak. Kita menyembah adanya alat
dipanggil sebagai tidak. Kita menyembah Allah ni dengan apa? Dengan kita sujud, dengan kita rukuk, dengan kita berikrar kepada Allah, dengan kita takbir Allahu Akbar. Kerana solat itu terus kepada Allah, tidak perlu kepada perantaraan. Berbeza dengan agama-agama lain, mereka perlu kepada alat. Berhala-berhala yang mereka alat itu bawa kepada Tuhan. Tidak. Dalam agama Islam, Allah Ta'ala menyatakan solat itu hendaklah didirikan dengan sempurna, semata-mata kerana Allah. Kerana bila mana kamu solat itu, Allah Ta'ala akan bagi dalam diri kamu kekuatan jiwa. Mudah-mudahan jiwa kamu menjadi kuat, berupaya menahan diri daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil dengan sengaja dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Dengan memiliki kekuatan ini, seseorang itu dinamakan hidup beragama. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat itu adalah kepentingan. Bila mana kita solat, ia adalah makanan rohani, makanan dalam diri kita. Kita makan pagi, makan petang, makan malam, minum sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, itu adalah untuk jasmani kita. Tapi untuk rohani kita, dalaman kita, kita perlu kepada makan. Apakah makanan kita? Iaitulah dengan kita solat. Kerana jasad itu perlu kepada makan. Begitulah rohani, jiwa kamu perlu kepada makan. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita makan untuk rohani kita, untuk roh kita. Iaitulah bila mana kita bangun di waktu pagi, kita akan solat subuh. Orang-orang beriman dikehendaki bangun menjelang fajar, kerana sarapan pertama bagi roh apabila terbit fajar ialah solat subuh. Sebaik saja tergelincir matahari pada tengah hari, dipadukan pula solat zuhur. Begitulah solat asar, solat maghrib, solat isyak. Itu adalah makanan bagi roh, bagi jiwa kita. Kerana solat itu adalah satu ibadah. Kata ulama' bahawasanya solat adalah suatu ibadah khusus yang disyariatkan oleh Allah dengan tujuannya untuk mengekal dan menyuburkan agama dalam diri kamu. Kita ambil poin dia, iaitu menyuburkan agama dalam diri kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh para ulama' yang terdahulu. Agama itu adalah keperluan yang paling penting. Agama itu adalah keperluan yang paling penting. Allah Ta'ala meletakkan bahawasanya dalam kitab, bahawasanya agama itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam negara kita. Menyuburkan agama dalam diri, sebagaimana yang diberitahu oleh para ulama' yang terdahulu. Agama itu adalah keperluan yang paling penting untuk menjamin kelangsungan hidup kamu di dunia dan di akhirat. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, agama itu adalah perkara yang penting. Kata ulama' bahawasanya bila mana agama itu wujud, agama itu ada, agama itu hidup dalam diri, dalam negara kamu, dalam kampung, maknanya diberitahu sini Imam Asy-Syatibi dan ahli-ahli usul yang lain menyatakan bahawa solat adalah termasuk dalam maslahah daruriyah yang diperlukan oleh manusia untuk hidup sempurna di dunia dan di akhirat. Ini kerana keperluan manusia di dunia ini ada 3 peringkat. Keperluan pertama dinamakan sebagai maslahah daruriyah, keperluan kedua dinamakan sebagai maslahah hajiat, dan keperluan ketiga dinamakan sebagai maslahah tahsiniyat. Masalah daruriyat ini merangkumi 5 perkara. Kata ulama', masalah daruriyat ni ada 5 perkara. Menjaga agama. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Ketiga, menjaga akal. Keempat, menjaga keturunan. Kelima, menjaga harta. Ada 5 perkara yang ulama' tekankan bahawasanya masalah daruriyat. Kelima perkara ini amat penting. Yang pertama sekali, agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, harta. Kebanyakan kita menjaga harta itu yang penting, tapi agama diabaikan. Tidak. Ulama' meletakkan yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa. Itu adalah kepentingan pemerintah, kepentingan kerajaan untuk menjaga. Dipanggil masalah daruriyah. 5 perkara ini amat penting dalam kehidupan manusia bagi menjamin kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat. Bila mana kecacatan salah satu daripada 5 perkara ini atau kesemuanya akan mengakibatkan kehidupan manusia menjadi kacau bilau dan porak-poranda menurut kacamata agama Islam. Kelima perkara ini perlu dimantapkan binaannya
dan perlu dijaga daripada dirosakkan. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, agama itu perkara yang penting. Bagaimana untuk kita menjaga agama, iaitu dengan kita menjaga ibadah, menjaga solat, menjaga apa saja diperintahkan oleh Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan solat itu adalah tiang. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana untuk menjaga agama, hendaklah kamu menjaga solat. Kerana solat itu adalah tiang. Imaduddin, solat itu adalah tiang. Solat adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya bermakna dia telah mendirikan agama, dan sesiapa yang meninggalkannya bermakna dia telah meruntuhkan agama. Allahu Akbar.